Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bitaran. Kitab kita pakai muka surat 17 ya. Kata Musannif, faidatun ay hadhihi faidatun, hanya sungguhnya sebab didahulukan nafi daripada isbatnya pada kalimah ini kerana hendak menyungguhkan isbatnya, maka bahawasanya apabila berkata seseorang tiada taulan bagiku melainkan engkau, terlebih sangat menyungguh-nyungguh akan isbatnya daripada kata engkau itu, taulan bagiku, daripada katanya engkau itu taulan bagiku. Demikian lagi tatkala engkau kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya ada maujud melainkan Allah, terlebih sangat mengisbatkan daripada kata yang disembah itu Allah. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala semata-mata limpah kurnia dia mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Semata-mata limpah kurnia dia dapat kita Islam, dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia yang tak terhingga beri pada kita, dan hanya dia saja yang mengurniakan nikmat ini, iaitulah kita dibesarkan dalam keluarga yang Islam, masyarakat Islam, negeri Islam. Allah SWT dengan limpah kurnia dia memudahkan kita untuk hidup dalam keadaan taat, patuh, junjung perintah, tinggal larangan. Alhamdulillah. Dia beri lagi kat kita nikmat kesungguhan untuk belajar, mempelajari agama Islam ni, khasnya untuk mengenali Allah Ta'ala, supaya sentiasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala, ada interaksi dengan Allah Ta'ala, hadir hati dengan Allah Ta'ala, sentiasa mentauhid dengan Allah Ta'ala, sentiasa zikir kepada Allah Ta'ala, sentiasa fikir pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir pagi ni untuk meneruskan kuliah duha kita, bacaan daripada kitab Diyaul Murid, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, faidatun ai hadhi faidatun, ini satu faedah. Istilah bahasa Arab faedah ni maksudnya ini satu perkara yang dia nak sebut ni, nak menyempurnakan apa kefahaman yang telah kita belajar
dengan pelajaran lepas, ini nak menyempurnakan kefahaman tersebut. Itu maksud faedah. Bahasa Arab ni faidatun ai hadhihi faidatun, takdir Arab dia ai hadhihi faidatun mutammimatun lima qablah. Ini satu kefahaman yang nak menyempurnakan apa yang telah kita belajar sebelumnya. Baik. Dasar kita duk belajar ni, kita duk faham, belajar faham daripada kitab Dhiya'ul Murid ni, untuk ambil faham makna la ilaha illallah. Antara makna kita dah belajar, ada istilah nafikan ketuhanan selain pada makhluk. Astagfirullah. Menafikan ketuhanan daripada makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Jadi daripada perkataan la ilaha illallah tu, antara makna diambil dengan bahasa ringkasnya, makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk tak ada sifat ketuhanan, Allah saja ada sifat ketuhanan. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Dan penafian tu ada istilah yang terdekat kita bicara, ada istilah kulli yang dinafi untuk mensabitkan juz'i. Ada istilah begitu. Dan nafi kita pada la ilaha illallah tu adalah bukan ilah batil, tapi ilah hak yang sepatutnya siapa yang dinamakan ilah, sifat yang sepatutnya siapa yang bersifat dengan sifat ilah tu dinafi daripada makhluk sama sekali, dan nak mensabitkan sifat ilah ni hanya sabit pada zat Allah Ta'ala. Itu antara inti yang kita belajar lah. Jadi kita nak sambung bacaan kitab pada pagi ni. Dia nak menunjukkan apa hikmah didatangkan uslub nafi isbat. Kita pun dengar dah itu sekali lalu, ada istilah nafi isbat tu. Cuma yang ni dia nak sebut pandang dari sudut kenapa susun dengan begitu rupa dalam bentuk nafi isbat. Kenapa tak sebut dalam isbat semata-mata yang kita tak dahului dengan nafi. Macam itulah beza dia. Kalau perhati sekali lalu saya baca tadi, kalau ambil faham, dan kita dah faham, sebenarnya faham dah. Tapi ayat, insya-Allah kita nak baca, nak ambil faham ni, kalau dah faham tu, baca pula dengan perhati elok. Oh memang ayat ni bukan sebarang ayat. Dia lah ayat yang betul-betul kemas dari segi penstrukturan dia, formatting dia, untuk menunjukkan bahawasanya memang Allah sajalah ilah. Selain pada Allah tidak akan boleh mempunyai sifat ilah sama sekali. Tu. Jadi kita nak belajar ni buat apa? Untuk nak menunjukkan kefahaman kita yang sepatutnya kita kena faham satu, dan dengan kefahaman tu untuk kita istilahnya tatbikkan, kita synchronise-kan dengan kehidupan kita seharian, macam mana nak hidup dalam sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Ada angle yang kita dah bicara dulu, ataupun sudut, ataupun pandangan, iktibar, pemerhatian yang kita bicara, yang kata Allah Ta'ala ni ilah ni ada 4 sudut besar, zat, sifat, af'al, begitu juga pemilikan. Kalau faham sungguh-sungguh yang memang Allah ilah dalam 4 angles ni, masya-Allah, memang kefahaman ni pula dengan dia ajar kita apa hikmah didatangkan ada nafi lepas tu isbat. Kenapa datang dengan format sebegitu rupa? Kalau kita faham betul-betul kandungan daripada la ilaha illallah ni, masya-Allah, memang dengan sebut la ilaha illallah nanti dia akan jadi sabab untuk refresh akidah kita ke Allah Ta'ala. Sebab sebut la ilaha illallah ni, dia akan istilahnya melupakan selain pada Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasa ni. Istilah melupa tu, hilang peduli kita kat makhluk ni. Bahkan kita hanya akan mempedulikan Allah Ta'ala saja. Yang tu kot bahasanya. Hilang peduli tu maksudnya hilang fokus kita kepada selain Allah Ta'ala. Fokus hanya Allah Ta'ala. Yang lain tu bukan kita nafikan dia, tapi istilahnya kita kalau di sebah berjalan, bila Allah adalah fokus kita, bila kita sebut la ilaha illallah ni, selain pada Allah Ta'ala ni, dia istilahnya pandang tepi mata je. Macam tu kot bahasanya. Bila kita faham makna la ilaha illallah, khasnya dengan apa kita nak belajar ni, disiplin nafi isbat ni sebenarnya
nak menunjukkan kesungguhan makna la ilaha illallah tu di atas format ni dan hikmah begini. Pasal itulah disusun begitu rupa. InsyaAllah memang kita nak tengok tu, dan rasanya boleh faham. Walaupun kita ni bukan orang Arab, boleh faham format ni. Bahkan kita orang Melayu pun ada format ni sebenarnya. Cuma kat kita, orang kata apa, kita zaman lah ni khasnya zaman tak mementingkan kaedah penyampaian sesuatu dengan formatting bahasa yang pendek, padat dan mendalam. Macam tu kot saya nak sebut. Macam tu zaman kita lah ni, cakap banyak, brah. Orang dulu tak payah, dia bagi pantun 2 kerat ni. Tengok gembira je, gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Simple ya, dia tak payah sembang banyak. Kalau nak pergi meminang tu, disebut dengan kata-kata kiasannya. Tengok banyak bunga, kat rumah ni ada sekuntum bunga yang berkenan. Adalah kumbang seekor yang berkenan bunga dalam rumah ni. Siap, sempoi itu kan. Ya, sembang banyak lah. Ini kami rombongan ni daripada ni lah, berat. Tak guna uslub. Orang kata apa? Dia tak payah cakap banyak, tapi dia menghuraikan daripada hati sanubari dalam bentuk yang mendalam, orang dengar terpukau sehingga menawan hati. Zaman kita tak ada lah macam tu. Satu, nak faham uslub ni, kita akan faham pasal Quran turun dengan uslub bahasa. Satu yang kalau kami duduk pondok, memang antara yang kita mengaji nahwu soroh tu, yang ni pun dia nak bahas ni bab nahwu lah ni, bab istisna, istilah Arabnya. Apatah lagi pandang pada sudut ilmu balaghah. Balaghah pun bicara bab ni, bicara bab ma'ani, makna yang nak disampai tu untuk menunjukkan kesungguhan tu menggunakan uslub hasar dan qasar. Apa benda tu? Antaranya gunakan uslub istisna ni. Ada mustasna minhu. Dengan istilah kita jumpa ni ada nafi, isbat. Nak menunjukkan satu perkara yang dia nak sebut ni sungguh memang tiada lain dah selain daripada apa yang aku sebut ni, melainkan ni sajalah, tak ada dah hal lain. Satu, kalau kita faham makna yang dah nak dipaham pada la ilaha illallah, guna uslub ni pula, dan kita faham uslub ni untuk menunjukkan sebenarnya ni luahan hati kita yang kita nak cakap macam tak terperi lah, tapi masih boleh memperikan dia dalam bentuk bahasa yang pendek macam ni. Inilah aku boleh curahkan dalam bentuk percakapan untuk menunjukkan apa faham aku pada la ilaha illallah ni. Macam tu. Baik. Yang ni yang dia nak kata faedah ni. Hanya sungguhnya sebab didahulukan nafi daripada isbatnya. Nya tu, nya pada la ilaha illallah, sah domir tu. Dalam la ilaha illallah tu dahulukan nafi. Kita nak bicara kenapa dahulukan nafi daripada isbat. Yang ni lah salah satu daripada uslub kalau saya sebut dengan ilmu balaghah tu, ilmu ma'ani ni. Nak faham faedah mendulu kemudiankan perkataan. Memang bahasa ni kalau kita sebut dulu kemudian ni, kita atur dia dengan format yang betul, dia akan mendatangkan satu makna yang memukau kita. Istilah pukau apa? Terpegun kita dengar. Sedap bahasa dia tu kan. Banyak ilmu macam tu kita zaman lah ni dah tertinggal lah. Antara ilmu yang istilahnya boleh memukau kita, ilmu menggunakan unsur rima belakang ni sama je. Kita dengar tu, yang tu pun sebenarnya sedap walaupun kita tak faham. Contoh misalnya, hal ataka hadithu Musa idh nada rabbahu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Kita boleh dengar bunyi alif kan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa
waja'alna naumakum subata. Oh, dengar bahasa tu, cuma kita tak berapa peduli dah bahasa tu. Yang ni bukan sudut rima akhir sama, tapi dalam bentuk ada nafi isbat. Kita nak faham format tu lah. Tu dia kata didahulukan nafi daripada isbat pada kalimah ini kerana hendak menyungguhkan isbatnya. Itu je. Jadi ada bentuk nafi isbat dan dahulukan nafi lepas tu isbat. Apa rahsia dia? Apa hikmah dia? Apa tujuan dia? Apa matlamat dia? Apa objektif dia? Kerana nak menyungguhkan isbatnya isbat Allah sebagai ilah. Kerana dia buat tu pun isbatkannya isbat la ilaha illallah tu. Sah makna melekat situ. Baik. Itu dia yang tunjuk apa gimana. Dia sebut dah dengan ayat penyataan. Kenapa dia dahulukan nafi lepas tu isbat? Prinsipnya nak menyungguh. Itu ya. Bandingan dia bagi ada dua contoh. Dia buat misal. Maka bahawasanya apabila berkata satu orang, dia kata macam ni, tiada taulan bagiku melainkan engkau. Kat aku ni tak ada seorang pun kawan melainkan engkau. Kenapa dia cakap itu? Nak menyungguh kata engkau lah satu-satunya kawanku. Kalau sebut begini boleh juga, kau lah satu-satunya kawanku, boleh je. Tapi yang tu uslub tu dia kalau nak banding dengan perkataan tak ada siapa pun yang aku percayai untuk jadi kawan, tu saja bagi aksesori banyak sikit lah kan. Melainkan kau. Kalau kita sebut dalam tak bentuk nafi isbat macam ni, tak ada seorang pun aku percayai untuk tak ada seorang tu ada nafi lah. Satu-satunya orang yang aku percayai untuk jadi kawan adalah hanya engkau. Dia juga tu, tapi tak dalam bentuk nafi dan isbat. Itu istilahnya isbat aja. Nak banding dengan nafi isbat ni, berbanding dengan hanya isbat saja, nafi isbat ni dia lebih dalam dari segi menunjukkan kesungguhan apa yang kita nak cakap. Yang inilah dipanggil atas istilah bahasa Arab uslub istisna. Uslub apa dia? Menafi sesuatu, ataupun kalau tak sebut uslub istisna disebut dengan uslub qasar, uslub hasar. Uslub untuk menyungguhkan sesuatu dengan mendatangkan format nafi dulu di depan, kemudian menyungguhkan apa yang kita nak tu di belakang. Jadi kalau satu orang kata tiada taulan bagiku melainkan kau, satu, terlebih sangat menyungguh-nyungguh, nisbah nak tunjukkan kata kau lah kawan ni, terlebih sangat menyungguh-nyungguhkan isbatnya daripada kata satu orang. Dia kata apa? Engkau itu taulan aku, kau kawan aku. Tiadalah kawan bagiku melainkan kau. Gitu dengar. Selalu ayat ni orang sebut ayat cinta lah kan. Aku cinta padamu. Lagi jumpa orang ni, aku cinta padamu, nak jumpa dia padamu. Ini boleh tu. Jadi tak ada siapa pun aku cinta melainkan kau. Dia nak berlakon tu lain hal, tapi kan ayat tu memukau gitu kan. Kalau di sebaliknya kita pula, katalah ada orang yang kita jatuh hati ni, kata dia, bila nak masuk Minang ni, saya tak ada hati dah dengan siapa orang lain. Hati saya telah kau tawan. Melambung kita dengar. Tu. Okey, kalau tuan-tuan boleh feeling bahasa tu memang best. Cuma kita bukan nak feeling bahasa cinta tu. Kita nak feeling bahasa ketuhanan. Tak adalah ilah melainkan tiadalah ilah melainkan Allah. Engkau pun boleh juga, pasal memang ada usul dalam Quran la ilaha illa anta. Ada dalam Quran uslub la ilaha illahu. Ingat? La ilaha illallah. Ingat? Ada uslub ayat Quran orang Taala sebut la ilaha illa ana. Ana tu Allah belaka lah. Bayang ada Allah sendiri, dia yang mengaku la ilaha illa ana fa'budni
wa aqimis salata li dzikri. Bayang no. Allah sendiri yang nyatakan gitu. Yang ni kita nyatakan kat dia, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illahu. Cuma sikit kalau saya syarahkan ayat Quran, kenapa uslub Quran datang dengan ada la ilaha illallah, ada la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illahu. Kenapa datang dengan ada Allah, ada huwa, ada anta, ada ana? Maksud apa? Ini kepelbagaian uslub untuk rasa hati kan. Ada rasa hati. Umum kita dah belajar ni la ilaha illallah pasal nak bagi kenal Allah ni siapa. Kalau kita dah kenal Allah ni siapa ni, memang kita walaupun seorang ni, Allah tu seolah-olah berdepan dengan kita. Seolah-olah dengan ayat ni, bukan dia duduk depan. Seolah kita beradab, kita tawajuh dengan Allah Ta'ala. Tu istilah sikitlah kan. Siapa? Tambah kita istilahnya duduk dalam di tikar sembahyang menghadap kiblat. Istilahnya istilah duduk beradab, macam itulah kan. Beradab, bukan Allah di depan. Subhanallah, subhanallah. Bahasa disebut untuk Allah sebut dalam konteks kita. Rasulullah ajar uslub ni, dia kata ittaqillaha tajidhu tujahaka. Kamu takwalah pada Allah Ta'ala, yakinlah kepada Allah Ta'ala, nescaya kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Allah Ta'ala cakap tu dalam medium kita kan, supaya kita boleh faham macam mana perasaan sepatutnya kita beradab dengan Allah Ta'ala tu. Itu. Kita kalau beradab dengan seorang di depan, macam mana kita punya tingkah laku? Tentu lain tak? Kalau mengaji pun duduk depan macam mana? Kalau live macam mana? Kan lain kalau rasa beradab tu. Okey, itu sikit saya nak sebut uslub. Itu sebut Allah supaya kenal. Kita nak kenal ni Allah. Kalau dah kenal, jatuh hati betul sampai berasa ka'annaka tarahu, tu istilah dalam hadis. Rasulullah kata seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala, seolah-olah lihat Allah Ta'ala. Ka'annaka tarahu. Fa in lakum lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau tak boleh rasa seolah-olah melihat dia, yakinlah dia melihat kita. Dia melihat dia. La ilaha illahu. Rasakan dia sedang melihat kita. Dia bagi hidup kita. Rasa dia tu. Rasa dia tu. Tak rasa keakuan tu. Kalau la ilaha illa ana, yang ni lain sikit, dalam sikit kalau saya nak sebut. Allah tu ke Allah, bukan kita. Tapi datang dengan usulub ana tu nak cakap apa? Khusus Allah Ta'ala kata ilah ni dia saja. Dan kita bukan kita ni kalau sebut ana pun kena faham, bukan ana ni aku, tapi Allah jadikan aku. Syarah tu tinggi lah sikit tak? Tinggi bukan tinggi apa, nak bagi faham kita siapa. Pasal kita doa aku asing daripada Allah Ta'ala, macam aku tak kena Allah Ta'ala, tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Awak akidah kita. Kalau sebut aku pun kena letakkan aku di atas kedudukan makhluk. Aku ni apa? Aku ni fakir, aku berhajat, aku ni lemah, Allah yang bagi daya upaya, aku ni miskin, dia yang bagi aku kaya raya. Aku ni tak ada apa-apa sifat, melainkan semua ada pada aku anugerah dia. Asal aku tak wujud pun dia yang bagi aku ada. Aku macam tu okey. Tapi kalau aku duk rasa keakuan, rasa ananiyah, rasa apa, individualistik, busi bahasa Inggeris sikit lah. Kacau macam tu. Lepas tu ada usulub sebut la ilaha illa ana, kata Allah Ta'ala. Nak menunjukkan apa? Kalau kita kata ana pun, bukan ana tu hanya nak sedar diri kita ana berasing dengan Allah Ta'ala. Tak, kena rasa ana tu Allah jadikan aku. Hatta kalau katalah ada orang nak bagi tugasan, orang lain semua tak punya kelayakan, kita layak. Kita kata tak ada siapa yang layak melainkan aku. Rasakan aku tu dengan apa Allah Ta'ala anugerah dekat aku, baru dia akan rasa hamba. Sikitlah saya sebut untuk macam tu. Kalau tak boleh follow saya bab tu pun, tanya lain kenapa saya sebut. Saja saya nak sebut ke sana pasal kita masih duk bicara uslub
nafi dan isbat tu. Cuma saya sebut dalam bentuk Quran. Ada Quran sebut la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illahu, la ilaha illa ana. Saya sebut kepelbagaian dalam Quran tu. Mula Allah Ta'ala ni nak mengajar kita supaya hadir ke Allah Ta'ala ni dalam macam-macam uslub. Ada uslub dalam bentuk kita sedar, kita pihak pertama, Allah pihak kedua. Dan turut bahasa dia. Kita pihak pertama, Allah pihak ketiga. Huwa, dia memaham, dia menjadikan aku, dia menghidupkan aku. Kalau pihak kedua, Allah hidupkan aku, kau hidupkan aku, kau mencipta aku, kau bagi rezeki aku. Kau tu pihak kedua. Ataupun sebut dengan umum dia. Dia tu Allah sebutkan nama. Tidak ada ilah melainkan Allah. Allah yang mencipta aku ni Allah, memberi rezeki aku ni Allah. Sebut dengan istilahnya perfect noun. Siapa noun yang kita kena kenal ni? Allah, Allah, Allah kan? Kalau la ilaha illa ana tu macam mana? Hadirkan pihak pertama, aku ni pun bukan, aku tu bukan aku tu aku, tapi aku tu Allah bagi jadi aku. Itu saja saya sebut uslub tu. Tuan-tuan tak faham agak, miss, tanya saya. Saya memang belajar ilmu macam tu. Khas dalam ilmu ma'ani ni, belajar satu-satu. Kenapa iltifat istilahnya dipalingkan kepada uslub ni. Kenapa guna mukhatab, kenapa guna mutakallim, kenapa guna dhamir ghaib, kenapa guna isi alam, kenapa mengapa tu. Memang ada ilmu khas belajar dalam bab tu. Macam mana pun masih saya dah sebut tu pasal dia duduk dalam uslub nafi isbat lagi. Yang dia kata untuk menyungguh. Baik, rasa boleh faham tu. Dan dia kata tak ada siapa pun kawan aku melainkan kau, berbanding dengan kita kata kaulah kawanku. Demikian lagi kata dia, tak kala engkau kata macam ni. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, ada maujud melainkan Allah. Tentulah dia lebih kuat untuk kita faham berbanding dengan kita sebut dengan hanya isbat daripada kata engkau macam ni, yang disembah tu Allah. Ataupun terbaliknya bahasa ni, Allah yang disembah, yang disembah Allah. Itu uslub tanpa nafi isbat. Istilahnya uslub isbat. Allah disembah, yang disembah Allah. Ni kita belajar la ilaha illallah ni, tak ada siapa pun selayaknya untuk disembah melainkan hanya Allah. Ada hanya tu siapa? Hanya tu nak menunjukkan uslub ni ya. Satu, bahasa Melayu dia kena support sikit dengan beberapa kata-kata untuk menunjukkan pengkhususan tu. Hanya tu. Saya sebut sekali dulu, yang ni kita belajar uslub istisna dalam Quran. Bukan saja yang ni satu-satunya uslub untuk menunjuk, untuk menyungguhkan sesuatu. Uslub menyungguh dalam bahasa Arab ni kan, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, khasnya ilmu ma'ani, Masya Allah, banyak uslub untuk menunjukkan menyungguh. Antara uslub menyungguh ni apa? Dahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il. Kok tuan-tuan tak faham saya ni istilah tu. Saya kata apa? Iya kan apa tu? Contoh kita sebut ayat biasa dulu kan. Aku suka kat engkau. Tadi uslub nafi isbat, saya ada siapa yang aku suka dengan engkau. Uslub nafi isbat. Ni satu lagi uslub apa? Datangkan engkau tu, letak dulu. Kau saja yang aku suka. Kau saja yang aku harap. Satu keadaan kita ulama, saya ngaji tu tunggu ajar, munajat ajar sampai kita munajat dengan Allah Ta'ala itu. Kaulah satu-satunya Tuhanku. Maksudnya memang ada Tuhan lain kita selain Allah ya lah. Kaulah yang menciptaku. Kaulah bagi rezeki aku. Kaulah yang telah menolong. Kau sajalah. Tu. Sebut sajalah tu pasal apa? Hanya kaulah, hanya kaulah. Ini bahasa kita. Ini bahasa kita. Kau sajalah yang ku harap ya Allah. Kalau usul Melayu pun apa? Kau sajalah yang ku harap untuk buat kerja ni. Satu lagi usul, tiada siapa yang ku harap untuk buat kerja ni
melainkan kau. Kalau uslub biasa, aku harapkan kau buat kerja ni. Kan nampak slow sikit kan? Aku harapkan kau untuk buat kerja ni. Engkau aku harap untuk boleh buat kerja ni. Engkau aku harap. Tak nampak sepenuh perasaan untuk menunjukkan pengharapan tu. Kalau dah tak ada orang lain, menyungguh apa? Tak ada orang lain aku tengok boleh buat kerja ni melainkan kau. Tambah pula ada berhenti pula sikit kan, suspend tu dengar. Tak ada siapa aku harap untuk buat kerja agama ni melainkan kau. Tak ada siapa tempat aku rujuk melainkan Allah. Oh, power ya tu. Yang inilah feeling yang kita nak datang kan bila sebut la ilaha illallah. Jadi atas kita dah faham Allah ni ilah, makhluk bukan ilah. Jadi nak faham apa? Hadirkan makna kesungguhan ke Allah Ta'ala ni dengan faham uslub ni. Itu yang sebut dengan kita sedar uslub ni uslub untuk menyungguh. Yang tu ya. Dia nak tu ya. Nah kat kita. Satu, kalau kita sebut la ilaha illallah, kalau hanya ambil terjemah tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dah, baik ni. Betul macam mana? Apa kita dah belajar tu? Tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Agak rasa macam jauh sangat sebut Allah tu, pasal kan sebut Allah walaupun nama khas, kita tak dapat orang kata apa bahasa nama khas tu untuk khas rasa ke Allah Ta'ala. Kita tak rasa. Bahkan rasa macam sebut Allah ni umum sangat kan. Bubuh kau. Dan engkau tu hadirkan, engkau tu Allah. Jadi siapalah ilah melainkan kau ya Allah. Sebut ya Allah tu untuk menunjukkan khas kita kat dia. Jadi siapalah ilah ni melainkan dia. Dia. Kita pun kadang-kadang kita guna uslub dia ni dalam cakap. Ni dia tak bagi pergi ni. Ni dia jugalah yang bagi sakit. Kita gunakan dia, capital D kan, dia. Semua ni datang daripada dia. Dia tengok jadi sesuatu tragedi ke apa, sabarlah, kita ni semua makhluk dia. Kan? Tu uslub besar tu dalam bahasa tu. Cuma saya sebut tadilah, kita tak khusus mengaji dalam bentuk bahasa. Satu, mengaji, bila kita mengaji ilmu la ilaha illallah ni, antaranya menarik kita untuk kita belajar usul bahasa ni. Itu yang saya sebut tadi. Kalau khas tuan-tuan nak mendalam bab ni, kena mondok sikit lah. Kena mondok. Kena ngaji ilmu pondok. Apa dia? Ilmu khas dalam bentuk Arab, nama dia ilmu balaghah. Balaghah pun ada 3 ilmu besar. Ni atas bicara bab ni, nama dia ilmu ma'ani. Yang tu saya sebut 2 lah tadi. Nafi isbat, lagi dahulukan maf'ul saya sebut itu. Kau sajalah Tuhanku. Kau sajalah ilah. Kau saja tempat aku harap. Dahulu kan kalau disebut saya sebut ni kau tu, siapa yang kita nak tuju tu, fokus kita nak buat pengkhususan tu, hak tu sebut di awal kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Antara uslub taukid lagi ataupun uslub menyungguh ni apa dia? Ulang. Satu kita disuruh ulang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulang lagi tak? Ulang lagi. La ilaha illallah. Ngapa ulang? Tak cukup ke sekali? Memang tak cukup pun. Kok tuan-tuan cukup sekali sebut terus. Wah. Sebut Melayu tak apa, boleh. Dengar saya sebut Melayu apa? Tiada siapa yang aku suka melainkan kau. Melambung kita dengar kan. Setahun ingat perkataan tu. Tambah pula terpisah apa COVID-19 apa. Lama tak jumpa, tengok jatuh, jumpa. Hari tu ingat tak? Saya ingat lagi. Walaupun dah setahun tak jumpa. Awak kata tiada siapa yang awak suka melainkan saya kan. Masih rau-rau lagi. Tapi jangan tak tahu, tauhid tak dapat tu. Macam apa? Musuh banyak. Musuh kita besar apa? Syaitan. Siapa lagi? Syaitan macam mana? Dia bagi kita tak berzikir, dia bagi kita tak faham, dia bagi kita tak peduli, dia bagi kita tak ambil endah, dia bagi kita tak ada ambil kisah pun la ilaha illallah ni. Allah duk belajar hari ni, pada hari tu tak habis-habis lagi la ilaha illallah.
Dia kecil kan, kita punya kepala otak ni fokus kan. Sedangkan inilah ilmu paling besar sekali yang kena belajar. Dan saya, kalau nisbah saya belajar ni, selama saya mula belajar dulu, lepas SPM lah, kira istilahnya baru saya belajar formally mengaji agama. Lepas SPM tahun 1987. Lepas SPM saya 87. Mai hujung ni memang baru sedar betul-betul sebenarnya besar sekali nak belajar apa? La ilaha illallah. Parti semua kita belajar dulu, nahwu, saraf, balaghah, Quran, tajwid, qiraat, apa semua, riwayat, turuk, apa semua kita belajar. Tasawuf apa semua. Nak pergi mana? La ilaha illallah. Oh. Kau tuan-tuan tak biasa duduk dalam ilmu, kau tuan-tuan tak kerti nak cakap macam saya cakap. Saya lalu lah. Semua usul tafsir, mustalah hadis, semua hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, semua kaji satu. Kitab ke kitab, kulit ke kulit kan. Belajar. Nak ke mana? Nak ke mana? La ilaha illallah. Satu belajar banyak-banyak tu bukan nak mendabik dada kan. Nak balik ke dia. Dan nak balik ke dia tu bila nak balik ke dia? 24 jam balik ke dia. Sampai sini la ilaha illallah. Allah kita sampai. Kadang ada halangan apa. Itu dia ada halangan lah. Sikit. Nanti lambat sikit. Selalunya hari daripada Ipoh ni selalu mai awal lah berbanding daripada Kedah Hulu. Tapi ada tu. Dah nak sampai lah. Patutnya boleh on time lah. Terpaksa singgah pula. Singgah apa? Ada anak nak ke tandas pula. Dah elok dia pergi tandas, dapat kena samun pula. Ada anak saya seorang lagi, bukan selalu tu, anak nombor 6. Selalu yang ikut tu nombor 3. Dia orang kena pergi KL lah ni. Kena samun pasal sepatutnya kakak dia yang sulung nak ikut, tak jadi. Ambil nombor 6 ni ganti untuk menemani. Jadi tak boleh dengan saya mengekori. Terpaksa dilepaskan dia pergi. Yang berapa kali singgah dia nak buang air ke tandas apa, lepas tu singgah untuk tukar kenderaan pergi sana, mari sini. Sampai tak? Siapa pergi sampai? La ilaha illallah. Nak rujuk sentiasa tak salah. Cuma nak dapat rujuk dan kebolehan sentiasa rujuk dan istilahnya hati ni sentiasa tawajuh kat dia tu. Tuan-tuan saya tak tahulah. Oh, jenuh berperang kita. Tuan-tuan saya tak tahu. Jenuh berperang nama dia tuan-tuan. Berperang tu macam mana? Antara perkara yang paling banyak kita lalai dalam seharian ni, nak rujuk ke dia, hati-hati ke dia, rasa kita ni daripada dia paling susah. Tuan-tuan tak apalah wali-wali, tak apa, senang. Kopi gitu. Untuk apa jalan dia? Ilmu ni. Jadi antara ilmu ni apa yang kita duk bercakap ni? Bahasa. Allah jua ilah. Dalamlah tu. Buat tak faham itu ilah apa? Zat Allah dia saja zat ilah. Makhluk ni tak duduk zat ilah. Makhluk ni asal tak ada. Allah saja hakiki ada. Dia kena syarahnya tu. Itu yang maklumat semua yang kita dah belajar, pakai dia, hadirkan dia. Itu yang kena matangkan sungguh kefahaman ilmu ni. Supaya sebut je Allah terus faham. Nak tauhid ke Allah, tauhidkan zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Kalau semua tu dipaham, sebut Allah je terus. Hadir hati terus. Cuma dengar sekali dia sebut. Tak mudah nak hadir hati kalau tak pernah kita mengamati ilmu yang kita belajar ni. Dia kena latihan yang berterusan, berhari-hari, bahkan tak henti-henti. Bahkan saya ngaji ada guru sebut kan, dia tu dah guru dah, pakar dah, istilahnya arif dah. Sampai dia kata macam ni, kau ingat aku ni dah selesai ke? Dia cakap itu. Kau ingat aku ni dah selesai ke kerja aku? Dengar tak lah. Tercengang kita dengar. Masa tu baru duduk mengaji, kita ingat guru ni tak ada apa dah nak sibuk kat dia dah kan. Tak payah susah payah pasal apa? Pasal dah guru lah, terror, champion dah, kita kata dah kan. Pakar dah. Dia kata itu. Ingat saya dah lepas hampa punya macam mana halangan hampa duduk mengaji ni. Terus saya ni ingat saya goyang kaki ke bahasa begitu kan. Aku goyang kaki senang banyak lah. Hari-hari macam tu senang. Aku berlepas tangan dah boleh sampai ke orang salah. Kau ingat macam tu? Hari-hari duduk perang kata dia. Setiap masa duduk perang.
Saya ngaji bila guru cakap macam tu baru saya faham hadis Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Asyaddukum bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar kena ujian ni adalah para Nabi. Kita faham dulu satu sudut je. Ujian mana? Oh, perang orang tak suka lah apa. Kita faham ujian macam tu. Satu sudut macam tu. Ujian apa? Ujian dengan diganggu oleh iblis, syaitan, untuk memalingkan hati ke orang Ta'ala. Kita dengan mereka macam mana? Iblis lagi akan nak memalingkan hati guru kita yang pakar tu. Pasal apa? Pasal pada dia itulah kejayaan besar. Pasal apa? Guru pun dia boleh paling anak murid ni. Alah, dia tak payah usik apa-apa. Awal-awal dah sesat. Dan iblis jangan tak tahu, dia takkan puas dengan kesesatan yang ada kat kita. Dengan Allah Ta'ala kita lupa. Bahkan yang dah sesat, dah kafir tu pun dikafirkan di atas kafir lagi. Yang dah Yahudi tu pun diyahudikan di atas Yahudi lagi, atas daripada Yahudi lagi. Kalau Hindu tu disesatkan Hindu lebih pada Hindu lagi. Betul kan? Memang ada Hindu lagi sesat daripada Hindu, betul tak? Tuan faham saya apa? Ada Hindu murtad ada? Maksud Hindu yang tak ikut agama dia ada tak? Ada? Hindu taat ikut cara dia ada tak? Ada. Ada Hindu yang murtad ada? Ada Hindu munafik ada? Ada. Iblis dia akan sesatkan semuanya tu. Kalau yang tu pun dia akan sesatkan, kita agak orang Islam ni dia tak sesatkan. Orang yang bertahap Nabi Rasul pun dia akan cuba sesatkan. Nabi Adam pun dia akan cuba was-waskan. Cuma mereka ni dalam peliharaan Allah Ta'ala. Nabi Adam tak makan was-was iblis syaitan. Nabi-Nabi Rasul tak makan was-was daripada iblis syaitan. Pasal mereka ni maksum dalam peliharaan Allah Ta'ala. Kita tak maksum. Untuk apa nak buat? Ditaklif pada kita untuk buat apa sepatutnya kita buat, untuk sentiasa dalam peliharaan dia. Apa dia? Ingat dia. Betul apa? Minta lindung dengan dia. Dia tu kapital lah. Dia. Ya Allah, lemahnya aku. Berilah aku kebaikan. Aku banyak lupa kat Engkau ya Allah. Dan mengakulah, iktiraflah dengan kealpaan, dengan kelemahan, dengan dosa. Lagi kita mengaku lemah kita, lagi kita mengaku keberhajatan kita, lagi mengaku kita perlu taufik hidayah dia, lagi Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada kita. Mudah Allah Ta'ala bagi kita faham perjalanan tu. Atas kita bicara ni, nak faham uslub bahasa satu kaedah nak bagi hadir hati ni apa? Fahamkan uslub tu, besarnya bahasa tu. Lepas tu sebut dia la ilaha illallah. Tiadalah bersifat ilah melainkan Allah. Nak menunjukkan apa? Memang Allah jua ilah. Itu ayat dia dalam bentuk isbat. Allah jua ilah. Hanya Allah lah ilah. Selain pada dia bukan ilah. Yang tu makna yang nak dihadam tu. Jadi bila Allah jua ilah, Allah saja wajib wujud. Selain pada dia harus wujud. Antara selain pada dia tu aku ni harus wujud. Kena faham uslub, hadir makna, syarah kan, dan sampai istilahnya boleh muhasabah diri, koreksi diri, kritik diri, untuk hadirkan hati kita Allah ni lah. Sudut zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Yang tu yang kata banyak kita kena masa, kena istilah munajat dengan Allah Ta'ala. Apa lagi bahasa nak sebut? Kena ada banyak masa zikir dengan Allah Ta'ala. Kena ada banyak masa muzakarah lah, zikir dengan Allah Ta'ala. Kena banyak diri muraqabah dengan Allah Ta'ala. Tu istilah-istilah sikit lah. Macam mana apa masuk muraqabah, zikir, fikir, hadir hati dengan Allah Ta'ala dengan apa? Segala ilmu yang telah kita belajar, untuk belajar macam mana kaifiat mentauhid dengan Allah Ta'ala ni, kita bawa dalam kehidupan seharian. Duduk, baring, tidur, berlari, berjalan, memandu, apa saja keadaan. Nanti yang kalau kita belajar berguru dengan khas ni, guru kita akan tunjuk, dia bagi kita, dia akan guide kita macam mana nak bawa. Berjalan pun boleh jadi ahli tauhid, duduk pun jadi ahli tauhid, baring pun jadi ahli tauhid, minum pun jadi ahli tauhid, makan pun jadi tauhid, kencing berak pun jadi ahli tauhid. Apatah lagi zikir, memang semestinya dijadi ahli tauhid. Semayang mesti ahli tauhid. Kat kita apa? Bila tak cukup latihan, semayang tak dapat jadi ahli tauhid.
Allah Akbar. Lalai. Mudah Allah mudah kita. Yang sikit juga lagi nak sebut. Tahu mana? Apa jalan kita nak sembahyang jadi ahli tauhid? Kena ada kesungguhan dan kena banyak masa di luar sembahyang jadi ahli tauhid. Formula ni dulu saya tak faham kan. Ni sekarang baru faham. Apa dia? Kita kadang nak khusyuk sembahyang, cari jalan macam-macam nak khusyuk sembahyang, tak boleh khusyuk pasal cara kita tak betul. Yang ni betul-betul tersentuh hati saya. Dia kata apa? Dan memang betul pun ayat ni. Apa dia? Sejauh mana kita ingat Allah Ta'ala di luar sembahyang, sekadar itulah kita akan dapat mengingat Allah Ta'ala dalam sembahyang. Dengan kalau sejauh tu faham jauh tak? Sekadar mana boleh ingat Allah Ta'ala di luar sembahyang, sekadar itulah kita akan ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang. Kadar itulah. Jadi kalau dalam sembahyang lalai, apa maksudnya? Dua sembahyang lalai gila ya. Allah Ta'ala tak pernah fikir pun ke Allah Ta'ala, tak pernah hadir hati pun Allah Ta'ala. Tu sembahyang tak hadir hati. Nak hadir hati lagu mana? Tak tahu cara macam mana nak hadir hati di dalam sembahyang. Pasal luar sembahyang pun tak pernah hadir hati. Takkan tiba-tiba tup-tup magic terus boleh hadir hati ke Allah Ta'ala. Mana mahu ya? Proses nak hadir hati dalam solat mesti bermula dengan proses hadir hati di luar solat. Macam mana nak hadir hati di luar solat? Proses dia ilmu dulu. Belajar dulu, faham mana la ilaha illallah. Ni kita duk bicara nafi isbat ni. Apa hikmah yang ada pada nafi isbat? Nak menyungguhkan Allah ni ilah. Apa kefahaman dengan ilah? Angle mana ilahnya Allah Ta'ala ni? Zat, sifat, af'al dan milik dia. Faham tak tu? Baru boleh hadir di luar solat hati. Solat nanti boleh hadir. Allahu Akbar. Siapa? Sejauh mana hadir hati di luar solat? Sedalam mana? Sekuat mana? Sekerap mana? Boleh hadir hati ke Allah Ta'ala di luar solat. Sekadar itulah akan dapat rasa khusyuk dalam solat. Jadi khusyuk ni apa? Hadir hati ke Allah Ta'ala. Jadi kena belajar di luar solat ni dengan sedar. Walaupun mata tengok makhluk, dengar makhluk, tapi fikiran kepada Khalik makhluk. Jadi kalau kata jalan, apa kaifiat dia? Macam mana boleh fikiran ke Khalik makhluk sedangkan kita tengok makhluk? Tengok kita lah hidup. Allah bagi ada aku, Allah bagi jadi tangan aku. Tak pernah dibuat silap pun. Permukaan tapak tangan lain, belakang tangan lain, kuku lain. Sini ada bulu, kuku tak ada bulu. Sini ada reseptor, sini tak ada reseptor. Sini ada urat-urat jari, sini ada urat tapi tak macam hal ni. Ni urat jari lain, seorang-seorang pun lain, darah lain, urat lain, daging lain. Setiap masa proses pembinaan tisu dan penghapusan. Macam mana darah setiap masa ada darah yang baru dibina, dan ada darah yang dihapuskan di hati dan dibina di dalam susung tulang 24 jam continuously tanpa henti. Macam itulah sel-sel kulit kita ni, sel badan kita ni, ada yang mati, dia akan istilahnya binasa, dan akan ada sel baru dibina. Kalau terlalu banyak sel dibina, tak ada yang hapus, mati dan digunakan, tu yang gemuk badan sikit bahasa gitu kan. Maksud apa? Tisu baru dibina tu yang tebal. Itu macam mana nak bagi ni kurus badan macam mana? Kurangkan ada pembinaan tisu, bahkan tisu yang ada tu diguna. Sikitlah saya sebut itu. Fokus saya nak sebut apa? Tengok ni, la ilaha illallah. Binasa badan aku, Allah yang kekal. Jalan nak ingat Allah Ta'ala ni. Itu saya sebut nisbah apa kita tengok zat kita. Ni hidup, Allah hidup dengan aku. Tu kaifiat diajar oleh ulama. Ada bab, memang ada bab khas belajar bab tu. Khasnya nanti kalau di sebelah kitab kita, dia akan ajar adab semasa berzikir. Khasnya zikir khas, zikir tu zikir untuk latih hadir. Hadir yang apa kita belajar, mesti ada masa tuan-tuan kena buat. Masa apa? Masa untuk beri perhatian, untuk dapat kemahiran bagaimana nak mengingat Tuhan. Dia kena bersendirian,
tak boleh campur dengan orang kebanyakan, dan tak boleh buat hanya sebagai kerja sambilan. Dia kena ada tumpu perhatian. Memang macam tu kan. Kalau saya buat misal kan, itu saya sebut bab nak ingat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada panah? Panah ada panah. Panah pun tak ada. Kalau saya bagi panah, tuan-tuan boleh tak? Panah tepat kena, boleh tak? Tambah pula saya lambung, tuan-tuan, panah. Jangan gunakan insting, tuan-tuan. Kena, boleh tak? Duk target pun tak kena. Oi, bengkak tangan tu. Ni kalau macam ni, ni melecur tangan ni. Tengoklah poundage dia apa-apa. Kalau takat 25, main 50 pound, 55 pound tu. Poundage panah ni kira pound kan. Macam mana nak tarik? Macam mana nak letak? Recurve ke? Traditional ke? Bagi satu compound ke? Atau bebo ke? Boleh kan? Saja saya nak sebut lah contoh kan. Agak boleh. Bagi terus panah boleh tembak kena. Saya silap tuan-tuan tarik ni, tuf, bengkak kan. Saya apa? Bidah dengan tali panah tu. Tangan pula bengkok tu. Puh. Dia bukan panah tu pergi, tapi ni bengkak tu. Tuan-tuan, biru ni tuan. Saya tak kena, kawan saya kena. Try kali pertama, tak dapat 7 ajar lagi. Kata tak apa, saya try. Tarik tu, tangan pula melengkung je ni. Tarik power lah. Puh, ni. Biru tuan. Kata dia kali pertama dan terakhir aku memanah. Biru ni, sebulan tak hilang. Kita apa? Senang-senang ke ingat tak boleh macam tu? Hai, jangan. Kena latihan. Mula-mula kena poundage rendah dulu. Ambil lah 25 pound. Alah. Awak tak power. Bagi tak power dululah. Pegang betul. Angkat tinggi sikit. Itu pun 10 meter. 15 meter kena tak? Nak kepatasan pula. Dah pandai sikit. Bagi poundage kuat sikit pula. Bagi dekat dulu 10 meter. Kena. Berapa hari nak buat? 2 hari cukup. 2 bulan. 2 tahun. Saya pun memanah dah berapa tahun kan. Belum handal lagi. Itu memanah. Saya nak sebut, ada perlu masa khas kena? Perlu. Saya sebut memanah. Quran pandai baca? Tuan-tuan tak biasa pegang Quran walaupun ngaji tajwid, mana panjang pendek pun out. Confirm, yakinnya. Baca Iqra' na pun tak lepas. Na Pak Nana pun tak tahu nak baca panjang pendek. Saja saya sebut itu. Kena latihan, duduk sini baca bersungguh panjang pendek. Untuk orang semak dibetulkan pula, sanggup pula diperbetulkan. Oh, saya anak rusa nani baru tumbuh ekor. Apa salah kami? Jangan tak tegur. Saya nak guna pepatah pantun 2 kerat tu kan. Apa saya nak cerita ni? Kena ada masa latihan. Satu, kita dah belajar, apa kerja nak buat? Kena ada latihan untuk hadirkan diri, untuk hadir hati apa yang telah kita pelajari, supaya Allah ditauhidkan dalam 4 konteks dan pemerhatian tu, insya-Allah. Baik. Baik, satu lagi prinsip dia sebut atau dikatakan. Jadi prinsip nafi isbat ni apa lagi? Dia punya analogi dia, macam tu kan. Sebab didahulukan nafi kerana ia berlaku seperti bersuci daripada hadas, seperti mandi dan mengambil air sembahyang, dan ilallah itu berlaku ia seperti sembahyang. Ni satu analogi dia. Jadi dia bandingkan la ilaha illallah ni, la ilaha illallah ni bersuci, sama ada wudu ataupun mandi. Ilallah ni solat. Jadi apa maksudnya? Mana boleh solat kalau tak ada wudu, kalau tak mandi? Ada besar solat tak jadi. Tak ambil wudu solat tak jadi. Jadi nak solat mesti
Mesti wuduk dulu, mesti mandi dulu. Itu prinsip dia kan. Jadi inilah prinsip nafi isbat. Apa maksud dia atau faham bersuci ni? Yang ni lagi dalam tuan-tuan bahasa dia. Apa maksud? Engkau takkan boleh nak sampai ke Allah Ta'ala kalau kau tak kenal makhluk ni apa dia. Dan makhluk ni zat dia, sifat dia, afaal dia, milik dia, tak boleh duduk martabat ilah sama sekali. Pasal apa? Ni semua najis. Kalau nak guna najis, ni semua hadas. Ada kecil, ada besar, najis. Bahkan ada najis mughalazah yang menghalang kita untuk boleh solat. Sucikan dia dulu. Macam mana nak sucikan semua najis-najis ni? Letakkan najis kedudukan najis. Dengan bahasa itulah. Apa maksud dia? Letakkan makhluk, atau kita bercara ni la ilaha illallah, makhluk, letakkan tempat makhluk betul-betul. Lapar, makan. Walaupun duk makan, kenyang. Allah kenyang aku, alhamdulillah. Baru bersih, baru tauhid, baru tahir, baru murni hidup kita, baru Allah dirujuk. Kalau tidak, akidah kita kan nasi. Maka ubat, power ubat ni sebab makhluk, Allah yang bagi sembuh aku, lalu aku jalan ni. Nak dapat tu tuan-tuan, memang kerana ilmu kita dah faham, tapi dalam perjalanan halian macam mana? Gagal. Gagal ni lah, nak keluar daripada kegagalan ni, sentiasa ilmu ni dipraktikkan. Tu yang istilahnya kena synchronize kan, yang kita belajar ni. Bawa dia. Jadi apa? Bawa kaedah, bawa ni kena banyak tawajuh. Istilah apa lagi? Kena banyak istihdar. Hadirkan apa kita belajar tauhid. Buat apa pun rujuk ke Allah Ta'ala. Dapat duit, Allah bagi rezeki. Orang bagi, jazakallah, terima kasih. Orang budi dengan makhluk kita berbahasa. Tapi yang bagi rezeki Allah, bukan dia. Dia tak boleh duduk memberi rezeki. Tapi rezeki lalu kot dia. Macam-macam sebab lah. Dia tu baik orang, dia tu majikan, dia tu kawan, dia tu pokok, baik, dia tu ikan, dia tu laut, dia tu kenderaan, sewaan, macam-macam. Dia tu homestay, dia tu laluan tu. Tapi pemberi rezeki Allah. Laluan tu macam-macam makhluk dia bagi lalu. Cuma atas kita belajar tauhid, jangan semua makhluk tu duduk seolah-olah kedudukan Tuhan. Itu masalah. Itu masalah. Yang tu yang menyebabkan kita tak boleh jadi ahli tauhid tu. Makhluk ni semua nanti akan jadi gangguan kita untuk balik ke Tuhan. Yang tu yang atas istilah kita kata bersuci tu. Selagi kita tak boleh letakkan makhluk pada kedudukan makhluk, kita bernajis lagi. Kita belum bersuci lagi. Pasal apa? Akidah kita kat makhluk belum selesai. Kita letakkan makhluk kedudukan Tuhan. Dari segi mana? Dia beri manfaat, dia beri mudarat dengan zat dia. Dia beri manfaat, dia beri mudarat dengan sifat dia. Dia beri mudarat, dia beri manfaat dengan tabiat dia. Dia beri mudarat, dia beri manfaat dengan elat dia. Salah tu. Akidah. Beri mudarat manfaat hakiki Allah. Makhluk laluan. Sabab musabab. Sabab tak boleh dinafi. Pasal tu perjalanan. Tu fitrah Allah Ta'ala bagi jadi. Nak bagi hidayah pun dia hantar Rasul-Rasul dan Nabi. Mana boleh sabab ni dinafi. Kita kena tekun buat dan pelajari. Tapi Allah adalah i'tiqad di hati. Itu kot bahasanya. Yang inilah perjalanan tauhid kita hari-hari. Di atas prinsip analogi dia bagi ni, selagi kita tak bersuci, menajislah kita. Sembayang tu yang tak boleh nak khusyukkan diri. Siapa? Sembayang kita dalam keadaan masih menajis. Jadi pasal apa tak boleh rojok ke Allah Ta'ala? Pasal duk rojok ke makhluk, masih najis lagi akidah kita. Satu Quran sebut innamal musyrikuna najas. Orang musyrik ni adalah najis. Dalam tu bahasa Quran tu. Orang musyrik ni najis. Apa najis? Apa orang musyrik ni taib lah. Kan? Dia macam kita yang daripada air mani. Apa yang najis dia? Akidah dia. Kita najis tak? Kalau kita buat akidah sama dengan dia, sama tak kita pun bernajis. Dan sebut Quran tu musyrik. Kita pun kalau ada i'tiqad
kepada makhluk sampai letakkan sifat ketuhanan, kita pun musyrik juga. Cuma tak musyrik macam mana orang musyrik sembah tokong. Kita tak sembah tokong, alhamdulillah. Tapi hati tu masih belum murni ke Allah Ta'ala. Dari sudut makhluk kita faham dan letakkan tempat makhluk. Kita belum sampai tahap tu dan tak faham pun. Tambah kalau belum faham, kena mengaji dan lagi supaya cerah tu dapat kefahaman tersebut. Lepas tu dah faham, nak buat apa pula? Nak praktik pula. Macam mana nak bawa? Nak praktik dia pun bukan senang kan. Saya tak ada tuan. Susah kan nak bawa tu. Macam mana pula nak bawa di hati dan itu hidup kita, lifestyle kita, sedarah sedaging la ilaha illallah ni. Masya Allah. Memang boleh dapat, bukan mustahil. Tapi itulah, mesti ada masa dengan ilmu yang kita dah belajar. Kena ada waktu menyendiri, zikir, mengingati ilahi, dengan hadirkan di hati, dengan akal sentiasa memikir macam mana nak tauhidkan ilahi dalam empat kategori, dan tak boleh ditinggalkan walaupun sibuk setiap hari. Dan dalam kesibukan tu pun sebenarnya boleh untuk melatih diri, hadirkan hati kepada ilahi. Boleh sebenarnya. Cuma macam mana dia punya praktikal, kaifiat dia, yang tu kena tanya lain lah. Macam mana pun saya sebut dah sekali lalu tadi. Bawa, jalan, cuba. Pasal prinsip menafi isbat ni, dia macam bersuci jadi untuk solat. Jadi selagi kita tak bersuci dengan betul, solat kita tak boleh terima. Pasal apa? Pasal nak solat mesti bersih. Hati nak boleh rojok ke Allah Ta'ala mesti bersih. Nak bersih macam mana? Jangan letakkan makhluk kedudukan ilah. Dari sudut mana? Makhluk diri sendiri, zat dia boleh tunai hajat. Makhluk zat dia boleh memberi mudarat manfaat. Zat makhluk boleh memberi manfaat dan mudarat dengan tabiat, dengan elat. Ada istilah-istilah tu dengan lain lah. Nak sebut tu agak panjang, cuma saya saja sebut skop yang kita nak faham. Nanti kata makhluk adalah makhluk. Kalau nak ambil bahasa mudah kan, saya ngaji arwah batin, dia ajar senang Dia kata susah kita nak mengaji kena bahasa Arab ni, tabiat lah, elat lah, maklul lah. Ada istilah-istilah nak susah nak apa tu, nak ingat, nak faham tu, konteks dia pula macam mana. Kita senang ingat makhluk ni lalu Allah yang beri. Makhluk ni apa? Lalu. Tu ambil bahasa lalu badan lah. Kalau nisbah nak praktikal, lalu badan. Ni nampak sihatnya, alhamdulillah. Maka ubat ni, sebut ubat ni hadir hati, laluan sihat ubat ni. Allah je sihat. Hati syok dengan Allah Ta'ala, bukan hati syok dengan ubat ni. Orang tengok kita syok dengan ubat, masa lega dengan ubat ni, hati kita syok dengan Allah Ta'ala. Yang ni dia panggil dil bayar, das bakar, istilah Urdu dia. Hati sentiasa dengan Allah Ta'ala, jasad ni dengan makhluk. Muka orang tengok makhluk, pegang pun makhluk, tunjuk pun makhluk, hati rujuk pada Khalik makhluk. Macam mana nak dapat kehidupan macam ni? Latihan. Dan nak latih tu, ni kita duk belajar ilmu dia. Khas nak faham hari ni, kenapa dahulukan nafi daripada isbat. Itu kita bicara. Tu dia kata, pengambil hayat tu sikit, maka bermula suci itu terdahulu daripada sembahyang. Sila. Jadi mesti nafi terdahulu daripada isbat. Maka wajib pula mendahulukan la ilah itu, nafi dulu, atas lafaz Allah. Jadi mesti la ilaha baru boleh, illallah baru boleh. Atau engkau kata, satu lagi misal hujung ni, orang yang berkehendak menuntut akan sultan pada rumahnya, maka wajib atasnya mendahulukan menyucikan rumahnya itu daripada segala yang cemar-cemar. Itu je prinsip dia.
Kalau katalah kita punya masjid ni, tuanku nak datang. Kalau dah dengar saya sebut, bukan kita je sibuk tau, orang majlis daerah semua sibuk. YB semua sibuk. Tambah pula dia bagi surat kat kita sebagai tuan tanah, contohlah kan, tu SK tu siapa? Majlis daerah, bomba, polis, pejabat agama, pejabat daerah, SK, keberkatan dunia yang mulia, Sultan Perak, contohlah kan, ke masjid ni, masjid apa? Panggil apa masjid ni? Tak ada nama lagi. Masjid Pondok Ustaz Harudin, contoh kan. Boleh gitu contoh kan. Macam mana? Ui, dia orang tengok kelang kabut, kita pun tak kelang kabut macam ni pun, dia pun kelang kabut. Tuanku nak datang ni, jalan tu tak elok, letanya kedek berapa bulan ni? Ada 10 hari je lagi kelang kabut dia kan. Ni yang mana sibuk ni, terang untuk parit ni, korek bagi elok, siap instant 2 hari siap parit longkang peparitan. Untuk macam mana? Oi, semua ni tak cat, dia cat. Mana tampal plaster tak elok, semua dia tampal plaster. Mana tak cicak semua. Kapet tukar. Pasal apa ni? Tuanku nak datang. Saya nak cerita tu je, Ni nak bagi Allah masuk dalam hati ni, menajis banyak dengan makhluk. Ni mau cinta makhluk, cinta dunia, cinta harta. Macam mana boleh cinta? Kau tak faham makhluk tu apa. Kalau makhluk kita tahu makhluk apa, memang tak akan jatuh cinta dengan makhluk. Kalau jatuh cinta, jangan tak tahu, tu cinta monyet namanya, cinta palsu. Cinta yang kita sangka dia cinta, sebenarnya kelabu mata, sebenarnya mayor mata, sebenarnya silap mata, sebenarnya salah sangka. Macam apa? Mana boleh jatuh cinta ke makhluk? Sepatutnya cinta kita hakiki kepada Khalik makhluk, bukan makhluk. Jatuh cinta ke makhluk ni, ini cinta yang membutakan mata kita sampai kita tak kenal siapa sepatutnya dicinta. Dia tu nak guna bahasa cinta. Satu ulama kita sebut, kata dia, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusni. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata apa? Kasih kamu kepada sesuatu membutakan kamu dan memekakkan kamu. Kita bila dah hari-hari berhubung dengan dunia, ngaji la ilaha illallah ni tuan-tuan tak masuk hati. Tak boleh. Bahkan lawan pun adanya lawan. Allah aja bagi mudarat manfaat. Nak makan apa? Duit mencari juga. PKP pun dah rasa perit dah. Takkan tak makan minum kot. Nak tawakal. Takkan nak tawakal buta je. Kena kerja juga. Nampak. Makanan tak mengenyangkan. Aku dah makan kenyang ni pun. Kan? Mungkin kita tak pernah cakap dengan mulut, tapi sebenarnya argumentasi tu berlaku tu dalam hati tu. Siang kita tak jadi apa sepatutnya kita kena jadi. Jadi kena selesaikan dia. Kalau tak boleh jadi pun, ilmu tu tak boleh ada ragu sikit pun. Yakin mesti siapa Allah, siapa makhluk. Jadi kalau kita jatuh hati ke makhluk, maksudnya cinta kita kepada makhluk, kenal kita pada makhluk, membutakan pengenalan kita, arif kita dengan siapa Khalik makhluk. Itu bahaya tu. Satu dalam hadis Nabi, Rasulullah kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih kamu kepada benda dekat ni, dunia ni, makhluk ni. Ada ulama sebut dunia tu makhluk ni. Kasih kamu ke makhluk ni, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dia lah ibu kepada punca untuk apa-apa nama jahat, punca dia kat situ. Besar kali jahat apa? Jahat kita dengan Allah Ta'ala, tak tauhidkan dia, berlaku kufur pada kita, na'udzubillah, berlaku syirik kat kita, berlaku nifak kat kita, berlaku murtad, na'udzubillah, banyaknya salah kita dengan Allah Ta'ala, berlalu lalai kita, berlalu tak peduli kita dengan Allah Ta'ala. Apa punca dia? Hubbud dunya, hubbu makhluk. Kasih duit habis. Kalau tak kasih pun, kadang tak mau kasih dah itu, nak kasih dengan Allah Ta'ala tak upaya juga. Siapa? Main letih, kenyang, panas. Dia juga benda-benda tu mengganggu, datang gangguan banyak ni. Satu, hidup memang mencabar.
Di atas mencabar itulah kita berhidup juga, lalu juga, kena tempuh. Kadang-kadang nak hasilkan objektif pun memang susah. Dengar saya ngaji guru sebut, apa dia? Tetap kena tempuh, dan keyword dia tahu mana? Jangan putus asa, sentiasalah mengharap rahmat Allah Ta'ala, muhasabah diri, sentiasa iktiraf aku berdosa, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Apa maksud dia? Sentiasa mengaku kita banyak buat salah, buat zalim. Aku ni pendosa ya Allah, aku ni musyrik ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah, aku banyak lalai ya Allah, aku banyak cinta dunia ya Allah, aku banyak terpaling akidah ya Allah. Kau betulkanlah hati aku ya Allah, luruskanlah hati aku ya Allah. Minta. Banyakkan zikir, banyak fikir, ilmu dah belajar, hadirkan. Banyak masa untuk kita pinggir, untuk gunakan ini untuk fikir, bersama itu bawa zikir, ingat ke Allah Ta'ala. Jangan sampai ada waktu kita boleh tak ada ingat masa untuk Allah Ta'ala tu. Itu prinsip dia. Jadi kalau kita nak raja datang, bersihkan rumah kita daripada sebarang cemas. Pasal apa nak sebut raja ni? Maksudnya nak bagi hati kita ni boleh, istilahnya Allah sentiasa di hati, kena keluarkan selain Allah Ta'ala daripada hati kita. Macam tu bahasa dia. Ni pun kata-kata ulama' kita juga. Macam mana nak boleh rasa kebesaran Allah? Kena buang rasa kebesaran makhluk. Tu bahasa very simple yang boleh sebut. Buang kebesaran makhluk bukan maksudnya buang makhluk, anak bini cerai, abaikan dia, tak usah pedulikan ibadat. Tak betul cara jalan, sesat juga. Tak betul. Buang kebesaran makhluk sampai tak mengaji Quran pun tak belajar, nak kira tauhid aja, tak betul juga. Masalah juga tu. Macam apa? Banyak benda kita kena belajar. Ada tanggungjawab yang kita kena selesaikan. Jangan pula faham rasakan kebesaran Allah, buang kebesaran makhluk, anak isteri, nafkah pun kita tak bagi. Anak pun kita tak peduli, mana yang nak makan, nak sarapan pagi. Jangan sampai macam tu kan. Mana misalnya nak parti sampai tak pergi daftar untuk mengundi. Apa ni? Takkan yang tu istilah yang kau sibuk dengan Allah Ta'ala, bukan macam tu. Esok bila hari mengundi nganggar, padahal bukan susah teh itu lah. Tak boleh jadi sebab untuk kita nak tukarkan apa yang kita boleh tukar, walaupun peranan kita kecil sangat. Kecil-kecil pun semut kecil-kecil dia ada kerja dia. Jadi jangan nafikan apa sepatutnya memang itu kita kena buat kan. Memang kena buat lah, punya ambil pun takkan tak boleh. Tapi nak kata jangan faham salah dari sudut Allah yang kita nak rasa kebesaran dia, makhluk ni kita rasa kecil, sampai kita mengenepikan tanggungjawab kita. Ada hukukil ibad yang kita kena tunaikan, bahkan yang ni diperintahkan dalam syariat. Ni pun termasuk dalam ajaran agama juga. Ada istilah muamalat, ada istilah adab, ada istilah tanggungjawab, mas'uliyat yang kita kena tunaikan sesama makhluk. Ada mak bapak, sahabat andai, jiran tetangga, orang kafir, orang Islam, orang fasik, orang zalim, pemerintah, rakyat, anak, isteri, saudara mara, semua ada tanggungjawab. Bukan tanggungjawab dengan Allah Ta'ala saja, dengan diri kita pun ada tanggungjawab. Jadi macam mana nak selesaikan semua tu? Dengan makhluk satu hal, dengan Allah Ta'ala satu hal. Masa yang sama sentiasa tauhid Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita supaya benda-benda boleh mencapai maksud yang kita duk belajar ni. Faham benda diaul murid ni, memang hati kita boleh dia, boleh bercahaya gitu, dapat tauhid sungguh insya-Allah. Maka apabila engkau fahamkan pada segala perkataan ini, maka nyatalah ilah itu terbagi atas dua bahagi. Sambung itu insya-Allah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.